Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya forum yang kita rancang pada malam ini dapat dijalankan dan diteruskan seperti yang direncanakan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sidang jemaah sekalian, program ini merupakan aktiviti mingguan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Perlis dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di bawah rancangan atau program Ihya Masjid, yang mana pada malam ini giliran Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra Kuala Perlis yang menjadi tuan rumah kepada program Ihya Masjid pada malam ini. Sebenarnya program Ihya Masjid ni dia berlangsung pada setiap hari Rabu, dan masjid-masjid yang terpilih itu secara mengikut giliran lah. Kebetulan kita rancang pada malam ini sampai giliran Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra Batu Lima Kuala Perlis. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, forum yang akan kita langsungkan pada malam ini memberikan manfaat dan panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Tanpa nak melengahkan masa dan membuang masa lagi, saya nak memperkenalkan dahulu, walaupun sudah terkenal. Di sebelah kiri saya, Al-Fadhil Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Rektor QUIPS, yang tuan-tuan saya ingat sudah mengenali beliau, yang sekarang bermukim atau menetap di Perlis dan merupakan anak karya Guang Syed Alwi. Okey? Jadi Perlis kita lah. Di sebelah doktor tidak lain dan tidak bukan saudara Zamri Vinod bin Kalimutu. Betul? Beliau merupakan CEO kepada NGO di bawah MAIPS, One Center Malaysia, yang memfokuskan kepada dakwah non-Muslim. Jadi kedua-dua tokoh ini kita undang khas pada malam ini untuk membicarakan satu tajuk yang telah diwar-warkan terlebih dahulu, iaitu mempertahankan Islam suatu kewajipan. Jadi tajuk ini sangat relevan, apatah lagi dengan isu-isu yang timbul sejak 2 menjak ini, yang tuan-tuan semua mungkin telah dengar apa yang berlaku di Perlis tentang heboh isu anak-anak mu'alaf yang sekarang ini menjadi kes di mahkamah. Kemudian tuan-tuan, sebelum daripada itu juga banyak pertikaian dan isu-isu yang melibatkan umat Islam di Malaysia. Juga kalau kita pergi luar sedikit, ada isu-isu yang juga berkaitan dengan umat Islam di negara-negara yang bukan Islam, seperti di China, Myanmar, India dan sebagainya. Ini semua boleh diikuti dengan meluas di media-media sosial ataupun media-media arus perdana. Jadi tuan-tuan, walaupun kita jauh nun di Perlis dan jauh di Kuala Perlis, tetapi tajuk ini sangat dekat dengan hati kita sebagai umat Islam. Walaupun saudara kita ditindas di luar daripada Malaysia, tetapi kita yang juga berakidah yang sama ini sepatutnya mengambil tahu dan sekurang-kurangnya berdoa untuk keselamatan mereka dan menyumbang bantuan sekadar yang kita mampu. Bagi membuka gelanggang kita pada malam ini, diskusi forum kita insya-Allah yang akan dibahaskan dengan ilmiah dan juga mengikut pandangan-pandangan daripada kedua-dua panel,
saya ajukan soalan yang pertama kepada Dr. Rozaimi. Soalan saya yang pertama, kita minta Dr. Rozaimi selaku ahli akademik, rektor kepada College Universiti di Perlis, yang juga saya ingat terlibat dalam dunia dakwah di Malaysia, pandangan secara umum tentang tajuk. Minta beri ulasan secara umum tentang tajuk mempertahankan Islam. Kemudian saya minta juga beliau untuk memberikan pandangan dalam semangat mempertahankan Islam. Kita tak nafikan akan ada kelompok yang bersifat ekstrim, melampau. Dan kita tahu tuan-tuan, Islam mengajar kita tidak boleh mengubah mungkar dengan perkara mungkar. Walaupun benda itu salah, tapi ada disiplin, ada kaedah, ada caranya untuk kita nak mengubah atau kita nak mempertahankan Islam. Kita bimbang semangat yang tidak dididik dengan ilmu ini akan melahirkan golongan yang tersasar. Jadi kita minta buah pandangan, buah fikiran daripada Al-Fadhil Dr. Rozaimi untuk pusingan yang pertama. Dipersilakan. Tes. Tak ada. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Mak Malaya selaku moderator pada hari ini, yang dimuliakan juga sahabat saya Ustaz Zamri Vinod kita, yang hari ini smart pakai jubah kan, dah nampak macam Arab dah kan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di dalam masjid dan juga yang berada di dalam talian sana. Bila berbicara tentang mempertahankan Islam, saya suka untuk membahagikan mempertahankan Islam ni kepada dua. Yang pertama, mempertahankan agama Islam itu sendiri, yang mana agama Islam itu harus dipertahankan oleh umat. Oleh kerana itulah kita melihat di dalam sejarah Islam, di dalam sirah An-Nabawiyah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk menggadaikan nyawa masing-masing. Kan ada di kalangan sahabat seperti yang kita kenal, ya, Anas bin Nadar, bapa saudara kepada Anas bin Malik. Bapa saudara kepada Anas bin Malik yang bernama Anas bin Nadar, yang betul-betul berjuang dalam peperangan Uhud sehingga beliau terkorban. Kita dapati juga di sana begitu ramai sahabat-sahabat yang gugur di medan syahid, di medan Uhud sebagai syuhada. Ini semua mereka gugur syahid itu bukan kerana saja-saja dia pun nak mati dalam keadaan sia-sia, tidak. Tetapi kerana nak mempertahankan agama. Nak mempertahankan agama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk kita sampaikan kepada manusia. Tetapi apabila dakwah ini disekat oleh mana-mana manusia, dakwah ini disekat oleh mana-mana bangsa, maka pada ketika itulah datangnya tuntutan
untuk kita menghilangkan kita panggil halangan tersebut. Ini seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah kata-kata seorang pemuda yang sangat masyhur, Rib'i bin Amir, ketika dia bertemu dengan Rustum, ya, orang besar Parsi. Ketika mana dia pergi ke sana, Rustum bertanya, ini satu kata-kata yang masyhur, tuan-tuan biasa dengar. Sehingga kan Rib'i bila ditanya, kenapa orang-orang Islam ni datang daripada jauh, daripada Madinah pergi ke negara Parsi, nak dibuat apa dekat Parsi ni? Maka Rib'i bin Amir menjawab dengan satu jawapan yang sangat jelas, yang mana dia kata, Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Allah yang menghantar kami. Maksud jawapan dia tu nak bagi tahu kita tentang satu hakikat. Hakikatnya, mungkin hari ni orang nampak kita berjuang, kita berdakwah, nampak macam kita suka-suka, nampak macam kita nak cari pengaruh, nampak macam kita nak cari populariti. Tapi sebenarnya bukan. Kadang-kadang masuk juga dekat saya punya Facebook punya page, orang hantar mesej, dia kata, kamu ni nak cari apa? Nak cari pengaruh ke? Nak cari populariti ke? Kalau saya nak cari populariti, kalau ustaz-ustaz semua ni nak cari populariti, tak payah jadi ustaz lah. Masuk Malaysian Idol ke, Akademi Fantasi dah tak ada kan? Ataupun pergi buat benda-benda pelik-pelik, masuk dalam YouTube ke, masuk dalam TikTok, pergi berjoget ke, lagi cepat dapat populariti. Tak payah susah-susah pergi belajar. Kadang-kadang pening-pening kepala pergi belajar sampai ke peringkat yang tinggi. Semua itu adalah untuk memahami agama dan menyampaikannya kepada umat. Kerana agama Islam ni dia tertegak dengan ilmu, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Agama Islam bukan tertegak hanya semata-mata dengan emosi. Dia bukan hanya semata-mata tertegak dengan semangat. Dia tertegak dengan ilmu. Maka sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat ni dengan ilmu. Kita jarang dengar lah, ataupun kita kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri pun menyebut dalam sebuah hadis yang sangat jelas, laisal mu'min bita'an walal la'an. Orang mukmin tu bukan ta'an, dia bukan pencela. Walal la'an, dia bukannya orang yang suka melaknat. Walal fahish, bukan orang yang bercakap dengan perkataan yang buruk. Walal badhi, bukan bercakap dengan perkataan yang kasar. Sebaliknya Nabi SAW menunjukkan akhlak dan menunjukkan ilmu yang sangat berguna. Jadi bila kita nak mempertahankan agama, kata Rib'i bin Amir, Allahu bata'athana, Allah yang menghantar kami untuk kami keluarkan manusia daripada menyembah hamba kepada menyembah Allah semata-mata. Jadi itu tanggungjawab kita. Kalau kita tengok ada orang buat benda yang syirik, ada orang buat benda yang menyanggahi apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah meletakkan kita Allah Ta'ala meletakkan kita di satu situasi yang seperti mana kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Allah meletakkan kita di satu situasi seperti mana Nabi SAW bersabda, bila kamu tengok kemungkaran berlaku, hendaklah kamu cegahnya. Bila kita tengok orang melakukan kekufuran, bila tengok orang melakukan syirik, bila tengok orang melakukan maksiat, kita kena pergi tegur. Bukan kerana kita dengki kat dia, tetapi kerana itu tanggungjawab kita untuk menjaga keaslian agama. Ya? Siapa yang mampu, pergi cegah dengan kuasa yang dia ada. Tak mampu, pergi cegah dengan lidah dia. Gunakan kekuatan lidah, gunakan kekuatan lisan. Tak mampu, gunakan jiwa untuk membenci. Maksudnya, tanggungjawab untuk menegakkan agama ini merupakan satu tuntutan. Dan seperti mana kata Al-Imam Syatibi, agama ini ditegakkan min janibil wujud wa min janibil adam. Agama ini ditegakkan ataupun dibela daripada segi wujud dan daripada segi adam, daripada segi tak wujud. Macam mana tu? Maksudnya mewujudkan apa saja yang boleh menunjukkan dan memantapkan agama. Itu min janibil wujud. Sebab itu disyariatkan salat berjemaah,
Disyariatkan azan. Syiar-syiar ini kita hidupkan supaya syiar ini nampak, kekuatan Islam tu nampak bagi dalam sesebuah negara Islam. Wa min janibil adam, dan kita kata apa, membela agama ni juga perlu dari sudut memadam perkara yang boleh menghilangkan agama. Maka sebab itu munculnya tanggungjawab untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka sebab itu munculnya tanggungjawab untuk berjihad bagi menghalang semua halangan-halangan yang boleh menjadikan dakwah itu tersekat di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, bila kita kata mempertahankan agama, selain daripada mempertahankan agama itu dari sudut mempertahankan akidah dan syariah, yang kedua mempertahankan orang Islam. Mempertahankan orang Islam itu juga termasuk di dalam tuntutan ke atas kita. Maka sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara dua sahabatmu yang bertelagah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mukmin ini saling bantu membantu, bukan hanya sekadar bantu tu, bukan hanya sekadar bantu dari sudut fizikal. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala, Nabi kata orang muslim itu ialah orang muslim yang sebenar-benar muslim ialah apabila orang muslim lain rasa selamat dengan lidah dan tangannya. Min lisanihi, dengan lidah dan tangan, menyelamatkan orang muslim yang lain. Maksudnya orang muslim ni dia tak boleh melukakan orang Islam yang lain. Dia tak boleh tindas orang Islam yang lain. Dia tak boleh zalimi orang Islam yang lain. Dan dalam masa yang sama, dia tidak boleh untuk menulis ataupun bertindak untuk menyesatkan orang Islam yang lain. Maksudnya tulisan dia, mulut dia, tangan dia, lisan dia tidak boleh mengeluarkan satu perkataan yang menyesatkan orang Islam yang lain. Maksud menyesat ni, dia tak boleh keluarkan pandangan-pandangan yang batil, pandangan-pandangan yang boleh mengkufurkan orang lain bila percaya. Kan? Maka sebab itu bila munculnya golongan-golongan agamawan yang duk sebar khurafat, asatizah lawan. Bukan kerana kita ada kepentingan apa, kita kena maki lagi adalah. Tapi kita pegang pada prinsip, tak boleh seorang Muslim yang nak jadi Muslim betul-betul mengeluarkan pandangan, menyandarkannya pada agama, sedangkan benda itu bukan daripada agama. Ini satu tanggungjawab. Selain daripada mempertahankan agama, mempertahankan orang Islam daripada dizalimi, daripada ditindas, daripada dirosakkan, daripada disesatkan oleh orang yang tak bertanggungjawab. Oleh kerana itu kita melihat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam sejarah. Nah, kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah, ada satu riwayat seorang perempuan muslimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia pergi berjumpa dengan peniaga Yahudi. Ini kisah Bani Qainuqa. Tuan-tuan pun biasa dengar cerita ni, kalau siapa mengaji sirah dia akan jumpa kisah ni. Bani Qainuqa merupakan orang Yahudi. Selepas daripada kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, orang-orang Yahudi ni still ada dekat Madinah. Ada Bani Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Jadi Bani Qainuqa ni, dia tengok satu orang muslimah. Muslimah tu dia menutup muka lah. Dia menutup mukanya. Maka orang Yahudi ni dia nak tengoklah muka muslimah, dia kacau muslimah ni. Jadi muslimah ni tak layan dia. Jadi bila perempuan ni duduk, muslimah ni duduk, Bani Qainuqa ni ada satu orang Yahudi ni, dia pergi ikat kain perempuan ni dekat satu benda. Jadi bila perempuan ni bangun, kain dia tersingkap. Kain dia tersingkap. Jadi orang Yahudi yang ada kat situ pakat ketawa kat perempuan ni. Peristiwa itu dilihat oleh seorang lelaki daripada kalangan orang Muslim. Perbuatan itu dilihat oleh seorang orang Muslim
Jadi orang Muslim ni tak cakap banyak, dia pergi bunuh satu orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni ramai-ramai bunuh orang Muslim, maka terjadilah peperangan Bani Qainuqa. Sehingga Bani Qainuqa ni dihalau oleh Nabi SAW daripada perkampungan mereka. Tapi saya nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu bagaimana bersemangatnya orang Islam di zaman dahulu dari sudut nak menjaga maruah dan martabat orang Muslim yang lain. Dan tuan-tuan biasa dengar perkataan wa mu'tasimah, kan, satu orang perempuan yang dizalimi di dalam kerajaan Rom dan dia menyeru Khalifah Mu'tasim, wa mu'tasimah, wahai Mu'tasim, aduhai Mu'tasim. Mu'tasim bela perempuan ni. Jadi kita hari ni bila berbalik pada isu yang kita sedang hadapi hari ini, kita melihat ada 3 orang anak muda yang baik Islamnya, yang kalau ikut hukum Islam tu kira dah balik dah, kan? Dua daripada 3 tu dah balik. Yang lelaki tu, yang kecil tu saya tak pasti. Tapi mereka ini Muslim yang baik. Dikatakan kepada saya tak pernah jumpa mereka ni, tapi dikatakan kepada saya mereka ni ada beberapa surah Waqiah mereka hafal. Dan kita sayang kepada mereka sebagai seorang Muslim, sayang kepada saudaranya yang lain. Dan kita tak boleh nak tahan kemarahan kita apabila komentar daripada orang yang bukan Islam yang melakukan provokasi, seolah-olah kita memaksa orang untuk masuk Islam, sedangkan benda tu tak betul. Ini menyedihkan kita, kerana kita bukan hanya dituntut untuk mempertahankan agama, tetapi juga kita dituntut untuk mempertahankan agama dan juga mempertahankan orang Islam. Jadi bila kita tengok ada statement-statement yang konon nak memurtadkan semula budak ni, pengislaman dia tidak sahih, kita melihat ada ahli-ahli politik Muslim yang seolah-olah senada dengan mereka. Mungkin ada juga yang kata, alah, dah cuba nak buat macam mana, undang-undang dah macam tu. Kita boleh usaha untuk tukar undang-undang ni, kan? Kita boleh usaha untuk tukar perlembagaan ni. Sepatutnya sebagai seorang Muslim, kita kena tunjuk usaha kita untuk ubah keadaan ni, sehingga kan orang nampak walaupun kita tak berjaya, tapi at least kita ada usaha. Bukan seolah-olah kita reda dengan usaha untuk mengembalikan budak ni kepada agama asal yang bukan Islam tu. Kerana masuknya mereka ke dalam Islam itu bukan kita paksa, tetapi melalui penjaga mereka yang sah, iaitu ayah mereka. Kan? Ketika mana orang bukan Islam dalam negara ni, perlembagaan tidak membenarkan mereka itu dan ini, mereka berhujah, mereka berusaha untuk mengatakan ini bercanggah dengan kebebasan hak asasi manusia. Mereka senada dalam isu ni, tak kira apa-apa pun, daripada mana mereka datang pun, tapi mereka senada. Tapi yang menjadi sedihnya kita ni, kita tidak boleh untuk meletakkan prioriti. Kita masih lagi berpecah, kita masih lagi tengok camp mana. Sebab tu saya agak orang kata apa, agak kecewa jugalah. Tapi alhamdulillah kita usaha jugalah, kita kumpulkan beberapa NGO yang lain, kita bincang macam mana nak bantu, dan ada juga lawyer-lawyer Muslim yang memberikan bantuan secara percuma, dan kita amat-amat bersyukur kerana ada orang Islam yang masih lagi ada kesedaran untuk bantu. Cuma kita masih melihat ada lagi tulisan-tulisan yang cuba untuk main isu undang-undang seolah-olah nak kata benda ni biasa. Kita kata kalau undang-undang tak mengizinkan, at least kita usaha. Kita lawan di mahkamah untuk mempertahankan keislaman 3 budak ni. Bukan kita nak suruh lawan undang-undang, tapi ruang masih ada dan kesedaran mesti diletakkan supaya setiap daripada politician, setiap daripada ahli politik Muslim yang ramai di parlimen tu boleh berusaha sesuatu untuk mengubah keadaan ini, untuk pindah perlembagaan ini supaya dapat membela akidah orang Islam dalam kes-kes yang seumpama ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tapi dalam kita nak membela agama ni, nak membela orang Islam yang lain ni, macam kata Ustaz Mat tadilah, kita kadang-kadang jangan lebih pada had lah. Pertama, jangan langgar undang-undang lah, gunakan lunas undang-undang yang ada. Kadang-kadang kita ni duk semangat sangat nak mempertahankan agama, kita dah ambil sikap khawarij yang suka mengkafirkan orang. Kan ada kes budak muda, saya tak kenal dia, memang saya tak kenal budak ni,
Dia dok kafirkan orang tanpa, orang kata apa, tanpa menegakkan hujah yang jelas lagi. Saya kata saya tak kenal, tapi jangan duk buat perangai macam ni. Sebab dia buat, kami yang kena. Tengok-tengok ada pula gambar kami berdua. Saya pun tak tahu bila masa saya bergambar dengan dia. Pandai juga netizen duk pergi cari gambar. Bila saya tengok kat belakang tu, oh gambar ni waktu perkampungan sunnah. Kan? Tuan-tuan, kat masjid ni pun, waktu saya kuliah, kadang-kadang ada je orang datang nak minta takat gambar dengan saya bukan kenal pun dia. Tapi dia orang kata, ini anak murid Rora lah ni, saya tak pernah ajar duk kafirkan orang ni. Tapi alhamdulillah budak ni akhirnya sedar dan dia tarik balik lah pandangan dia tu. Tapi bukan hanya budak-budak kecil je, kadang-kadang orang tua yang menjanggut lebat pun duk kafirkan orang juga. Kan? Bila kita tegur, dia bodohkan kita pula, kan? Macam dia seorang pula yang pandai. Ini masalah. Semangat tanpa ada ilmu ni problem. Maka Nabi SAW memberikan teguran. Memberikan teguran kepada kita, memberikan peringatan akan muncul golongan-golongan khawarij. Sufahaul ahlam. Mereka ini pandangan lemah, pandangan lekeh. Hudatsaul asnan, yang mana gigi mereka still lembut. Maksudnya mereka ini masih budak-budak lagi. Yaquluna qaula khairil bariyah. Mereka bercakap tu dalil-dalil agama. Tetapi mereka membaca Quran, la yujawizuna taraqiyahum, tetapi bacaan Quran itu tidak melepasi kerongkong mereka, tak sampai ke dada pun, tak faham pun. Golongan ini Nabi SAW kata, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama seperti mana anak panah menembusi sasaran. Maksud golongan ni golongan yang bahaya. Sebab itu bila kita nak melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar, nak membela agama, nak membela akidah saudara kita, kita kena pegang dawabit, kita kena pegang disiplin. Apa disiplin yang ada? Yang pertama, ketika mana kita nak mengingkari perbuatan mungkar, seperti mana Ustaz Mat sebut tadi, nak cegah benda mungkar bukan dengan mungkar. Nak cegah benda mungkar tak boleh dengan mungkar. Dan yang kedua, waktu kita nak cegah mungkar, kena pastikan jangan cegahnya kita terhadap mungkar tu menghasilkan mungkar lain yang lebih buruk ataupun yang setara. Dan yang ketiga, kita kena bezakan yang mana satu hak rakyat, yang mana satu hak pemerintah. Ni kadang semangat sangat. Allah Ta'ala kata mereka ini perlu dipotong tangan umpamanya. Kita ambil potong tangan dia. Sedangkan kita bukan pemerintah. Kita bukan pemerintah. Ini bahaya. Dan melihat kepada kesan dan akibat. Sebab itu, bila kita buat sesuatu, fikir kesan. Kesan dia apa pada agama? Kadang-kadang syok kan? Seperti mana golongan-golongan yang kita kata IS ni kan, Daesh ni. Syok duk bom dirilah, kan? Duk ambil video, sembelih orang. Nampak macam syok, dapat puas hati. Tapi ia memberikan fitnah yang buruk balik pada agama. Orang menganggap agama Islam ni adalah satu agama yang menyemai keganasan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit yang saya boleh sampaikan. Saya serah balik pada tuan moderator. Alhamdulillah, terima kasih pada Dr. Rozaimi di atas pandangan pada pusingan yang pertama. Satu poin yang boleh kita simpulkan, mungkin ada poin-poin lain yang tuan-tuan dapat dan tuan-tuan take note. Tapi bagi saya yang menarik yang disebut oleh Dr. Rozaimi tadi, mempertahankan Islam bukan sahaja daripada serangan ataupun daripada tomahan orang bukan Islam yang agresif, tetapi mempertahankan Islam juga daripada penyelewengan umat Islam sendiri. Sebab itu kalau kita tengok ada hadis yang Nabi SAW menyatakan bahawa ahli-ahli ilmu seperti Dr. Rozaimi dan rakan-rakannya akan bangkit untuk menafikan penyelewengan orang-orang jahil, pendustaan orang-orang yang batil, dan juga takwilan orang-orang yang melampau. Jadi ada dua di situ. Bukan sahaja dengan orang bukan Islam, tapi juga mungkin orang Islam yang tersasar. Cuma saya nak pertahankan juga sikitlah Dr. Rozaimi ini, isu gambar. Gambar ni tak boleh membuktikan apa-apa. Itu sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan pergi mana-mana tempat, ada orang minta bergambar dengan tuan-tuan kan.
Kalau yang laki mungkin ada perempuan pergi bergambar, tak bolehlah jadi bukti kata tuan-tuan ada hubungan dengan wanita tersebut, kan? Tidak akan jadi masalah. Tambah macam orang yang glamour macam Dr. Rozaimi ni, banyak yang nak bergambar, orang yang jual buku, kan, peminat dia apa semua nak bergambar. Tak tahu ada yang pencuri ke bergambar, adakah itu juga? Jadi saya ingat ini fitnah yang besar. Jadi jelas kepada kita dalam isu ini. Kemudian kita nak balik kepada Saudara Zamri. Saudara Zamri kita malam ni. Saudara Zamri ni banyak terlibat dengan kontroversi. Kontroversi kan? Dan kita pun banyak kita dengar tentang beliau. Cuma kadang-kadang mungkin pandangan daripada Saudara Zamri, kalau orang Islam bercakap atau orang Islam bersuara, dia nampak buruk. Nampak macam provokasi, nampak macam agresif. Tapi kalau bukan Islam bersuara atau orang bukan Islam bersatu memperjuangkan hak, yang tu okey pula. Mungkin Saudara Zamri boleh bagi pandangan pada kata-kata atau penyataan yang seumpama ini. Dan juga mungkin boleh tambah sikit pengalaman ke apa, saya berikan ruang kepada Saudara Zamri dalam pusingan yang pertama. Dipersilakan. Alhamdulillah. Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah. Terlebih dahulu sahabat kita Ustaz Mat Melaya bersama dengan saya Mat India, dan kita ada Mat separuh India di tengah Dr. Rozaimi. So hari ini lengkaplah, daripada Melayu, separa India, kemudian kepada India. Alhamdulillah. Soalan yang cukup baik tuan-tuan. Apabila Ustaz Mat Melaya dia tanya soalan, biasanya sering kali tuan-tuan, bila kita berbicara atau mempertahankan Islam dan sebagainya, mempertahankan umat Islam dan sebagainya, akhirnya kita pula yang kena label. Macam-macam label yang kita pula yang diberi dan sebagainya. Dan perkara ini bukan daripada hari ini. Daripada dahulu lagi kalau kita lihat, ini merupakan salah satu daripada agenda propaganda yang mereka telah wujudkan. Bukan daripada hari ini. Kalau kita lihat figure-figure negara-negara lain, yang kalau kita lihat seperti Nelson Mandela itu sendiri, berapa ramai di antara kita hari ini bila bercerita berkaitan dengan Nelson Mandela, kita kenal satu figura ini. Nelson Mandela adalah seorang pejuang keamanan yang telah memenangi World Peace Award, kan? Berapa ramai di kalangan kita yang tahu sebenarnya dia dulu dilabelkan sebagai teroris. Dia dahulunya dilabel sebagai teroris, duduk penjara berapa tahun tuan-tuan? Lebih daripada 23 tahun duduk di penjara. Bila keluar dia menjadi Perdana Menteri South Africa. Kenapa saya cerita dengan perkara ini tuan-tuan? Sebab media kita pada hari ini, it can turn white into black dan boleh ubah hitam kepada putih. Zamri yang tuan-tuan nampak hitam hari ini, media boleh jadikan saya pun putih. Ini situasi yang berlaku kepada kita. Dan hari ini kalau kita nampak, siapa yang kontrol media ni? Di kalangan mereka. Hatta kalau kita lihat di Malaysia sendiri pun tuan-tuan, siapa yang kontrol media? Mereka kontrol media. Kita ada tak media kita? Ada. Media kita sibuk dengan apa? Sibuk dengan benda-benda lain tuan-tuan. Artis mana tak makan hari ini? Artis mana nak bersalin besok? Ini menjadi kononnya boleh membawa perubahan kepada pemikiran masyarakat kita. Ini yang kita sibukkan. Kalau kita lihat dalam konteks 3 orang anak-anak ini sendiri, kalau kita lihat bagaimana naratif media itu memburuk dan memperkotak-katikkan kita orang Islam ini, bagaimana mereka buat tuan-tuan? Pertama sekali mereka menggunakan perkataan-perkataan yang boleh trigger masyarakat kita. Contohnya yang pertama mereka kata apa tuan-tuan? Culik. Kita ni bila dengar aja culik, apa yang kita sangka tuan-tuan? Cuba kita sembang. Ni forum ni kita buat secara santai sikit, doktor. Kita sembang sikit. Bila kita cerita tentang colek,
contoh Dr. Rozaimi telah dicolek. Apa yang kita faham? Ada orang secara paksa, betul? Dah tahan Dr. Rozaimi, betul? Ikat dan sebagainya, betul? Itu yang akan bermain di pemikiran kita. Begitulah naratif yang mereka cuba bawa. Sedangkan dalam isu budak-budak ini, betulkah berlaku begitu? Dan akhirnya orang Islam yang dituduh, kononnya kita mencolek kanak-kanak tersebut. Sedangkan tuan-tuan, kita lah yang bagi makan dekat budak-budak itu, kita lah yang jaga budak-budak itu, tak kala tak ada orang nak ambil peduli tentang budak-budak itu sendiri selama 3 tahun, tuan-tuan. Cerita yang sama, naratif yang berbeza. Naratif yang berbeza boleh memberi implikasi yang berbeza. Bukan sahaja itu. Kemudian mereka mengatakan kononnya kita orang Islam telah memaksa anak-anak tadi untuk menjadi seorang Muslim. Apa yang kita faham bila digunakan perkataan memaksa? By force. Betul? By force kita memaksa budak-budak itu untuk memeluk agama Islam. Sedangkan kita ada gambar. Kita ada gambar ketika mereka datang memeluk agama Islam, kita ada pendaftaran mereka dan sebagainya. Yang bawa mereka ni siapa, tuan-tuan? Ayah dia sendiri. Berlaku tak pemaksaan? Tidak berlaku pemaksaan dan sebagainya. Persoalan dekat sini, kenapa nak berbohong dan menipu naratif tersebut dan akhirnya menyebabkan orang Islam itu dinampakkan sebagai jahat. Orang Islam dinampakkan sebagai tidak bermoral. Ini cerita-cerita yang mereka keluarkan. Dan ada di kalangan orang Islam itu sendiri, tanpa mengambil sumber yang betul, tanpa mengambil tahu sumber yang betul, mereka menjadikan media-media ini sebagai sumber dan mula mengatakan kononnya tidak patutlah kita colek diorang, tidak patut kita memaksa mereka masuk Islam, tidak patut kita pisahkan mak dengan anak. Tidak pernah menjadi niat kita ataupun mana-mana pihak berkuasa agama untuk memisahkan mana-mana anak dengan ibu mereka. Kita pun ada anak, tuan-tuan. Tetapi naratif itu. Dan kalau kita lihat bagaimana Malaysia kini, Free Malaysia Today, Malay Mail, tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, Malay Mail itu, sebab itu saya kata bagaimana mereka memainkan propaganda. Bila saya cerita Malay Mail, apa yang tuan-tuan faham? Ini adalah akhbar orang Melayu, betul? Malay Mail bukanlah milik orang Malay. But mereka menggunakan nama-nama begitu untuk kononnya bila orang membaca, orang akan faham, oh ini suara orang Melayu, sedangkan bukan suara orang Melayu. Bagaimana mereka kontrol media tadi, tuan-tuan, menyebabkan yang betul pun boleh jadi salah, yang salah boleh jadi betul. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain. Kita masih lagi dengan kita punya tilam yang empuk di rumah kita, masih lagi relax. Mereka tengah buat apa, tuan-tuan? Mereka sedang memperjuangkan perkara-perkara yang mereka ingin perjuangkan. Cuma beza dia di antara mereka dengan kita ini, seperti yang telah disebut oleh panel sebelum ini, Dr. Rozaimi, oleh Ustaz Mak Melaya dan sebagainya. Kita ada perbezaan prinsip. Di dalam Islam, kita menentang tak perkara-perkara ini, tuan-tuan? Kita menentang pembohongan, kita menentang naratif yang salah dan sebagainya. Tetapi di dalam keadaan ataupun rangka yang beretika, kita tidak berbohong. Kita cakap perkara yang betul dan sebagainya. Dan saya percaya masih ramai dekat luar sana yang tidak tahu apa sebenarnya cerita sebenar berkaitan dengan 3 orang budak ini. Saya ambil sedikit masa untuk ceritakan secara pendek. Tuan-tuan, sebenarnya isu ini bukannya bapa dia, bukannya selepas masuk Islam baru bergaduh dengan mak dia dan sebagainya. Tidak. Mereka telah pun ada masalah ke keluarga daripada awal. Bila dah ada, mak dia telah pun menghilangkan diri bagi tempoh yang lama. Bapa dia betul, kita tidak nafikan bapa dia ada masalah dan sebagainya, sekarang duduk di penjara, ada masalah berkaitan dengan dadah dan sebagainya. Bila bapa dia ada masalah, anak-anak ni dengan bapa dia, mungkin bapa dia tak tahu apa nak buat, bagaimana nak jaga budak-budak ini dan sebagainya. Mungkin terlintas dia nak bawa budak-budak ini untuk memeluk agama Islam dengan persetujuan mereka sendiri. Jadi mereka 3 orang datang memeluk agama Islam di Perlis. Hasil daripada dakwah salah seorang pendakwah di negeri Penang.
telah dakwah dia dan dia pun setuju untuk memeluk agama Islam. Dia datang untuk memeluk agama Islam dan kemudian budak-budak ini diserahkan di pusat tahfiz ataupun madrasah. Diserahkan di madrasah. Kemudian dekat middle of the story baru datangnya Ustazah Nazirah. Ketika mereka ada di Sungai Petani, dia datang melawat, kesian dengan budak-budak ini dan sebagainya. Waktu itu bapa dia telah pun masuk penjara. So dia pergi melawat budak-budak ini, dia pergi tengok dan dia tak ada transport disebabkan dia susah nak pergi melawat dan sebagainya. Dia bawa budak-budak ini pergi tinggal di Penang, berikan pendidikan, bagi makan minum, jaga mereka elok dan sebagainya. Lepas tu budak anak dia antara 3 orang yang laki kecil itu, biasalah anak mana tak sayang dekat mak. Anak tadi dia minta dekat mak dia, dia minta dekat Ustazah Nazirah tadi, kalau boleh cari mana mak dia. Ustazah Nazirah buat apa? Dia try untuk cari. Lepas tu dia jumpa melalui Facebook. Dia jumpa melalui Facebook dan dia kontak melalui Facebook dekat mak dia. Bagi tahu yang anak ada di sekian-sekian tempat dan sebagainya, kalau boleh datang melawat. Lepas 8 hari baru reply. Bila reply tuan-tuan, dah bagi tahu suruh datang melawat dan sebagainya, mungkin sibuk kerja dan sebagainya, dia pun bagi tahu dia tak boleh nak datang sebab sibuk kerja, tak boleh datang, tak ada duit. Dan mereka telah pun offer untuk bagi duit. Tak apa, kita boleh bagi duit untuk kamu datang melawat. Bagus tak tuan-tuan? Bagus kan? Suruh nak bagi duit, dah offer dan sebagainya, tapi tak datang. Beberapa kali dah set untuk berjumpa tapi tak jadi. Setelah habis isu ini, mereka pun duk jaga macam biasa dan sebagainya. Tiba-tiba datang surat, datang 3 orang, David Marshall, Satis Muniandi dan Profesor Ramasamy. Mereka bertiga datang dan tiba-tiba jadi kecoh, kata berlaku pencolekan, kata berlaku pemaksaan. Tuan-tuan faham? Dan apabila berlaku begitu, bukan hanya di kalangan mereka, yang lebih malang lagi apabila ada di kalangan orang yang mengaku dia Islam, dia pun turut tembak bersama-sama dan memberikan naratif yang tak betul. Itu yang berlaku. Sebab itu kita marah. Kita marah sebab apa tuan-tuan? Kenapa nak berbohong? Kenapa sengaja nak wujudkan satu situasi atau gambaran kononnya orang Islam ini adalah golongan yang suka memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Orang Islam ini adalah golongan yang suka picolek orang punya anak dan sebagainya. Why? Kenapa nak main sentimen yang mana sentimen itu tidak wujud? Sedangkan orang dekat sini berniat untuk membantu. Dan anak-anak itu tuan-tuan, jelas mereka pun mahukan Islam. Kalau kita nampak daripada cerita-cerita mereka sendiri. Dan kemudian mereka kata kononnya mereka buat seolah-olah macam kita tak mau bagi mereka ambil budak-budak itu. Sebenarnya tidak. Anak-anak ini ketika mereka datang ke balai nak ambil budak-budak ini, anak-anak ini yang mereka protes dekat mak dia, marah dekat mak dia, gaduh dengan mak dia, kata kenapa nak bawa masalah, kenapa nak jadikan benda ni masalah. Dan mereka yang tak mau ikut. Bila mereka tak mau ikut, dengan persetujuan mak dia yang minta supaya mereka dimasukkan di JKM. Siapa minta tuan-tuan? Mak dia minta. Kemudian bila hantar di JKM mana? Di JKM Kedah. Mereka tak maulah hantar dekat JKM Perlis, boleh jadi mereka risau ke apa, tak apalah. Mereka hantar pergi JKM Kedah. Besok mak dia nak pergi melawat, mak dia tak boleh melawat. Mereka tulis naratif dekat surat khabar, bagi tahu apa? Kita di Perlis tak bagi melawat. Pasal apa nak buat cerita begini? Ada kena mengena dengan kita ke tuan-tuan? Tak ada. Kononnya pihak berkuasa agama negeri Perlis tak mau bagi maknya melawat. Konon kita nak pisah. Mana ada? Dah tak ada kena mengena dengan kita. Bila kita pun tanya dekat JKM pasal apa tak bagi dia melawat, dia kata bukan kita tak mau bagi melawat, memang itu prosedur sekarang. Covid case tengah tinggi. Bukan mak dia saja, siapa pun tak boleh melawat. Bukan hanya di JKM, di sekolah-sekolah asrama pun mak bapak tak boleh pergi melawat. Pasal apa nak buat cerita tipu macam ni? Tuan-tuan faham tak?
Ini naratif surat khabar. Ini naratif Malaysia kini. Ini naratif daripada Free Malaysia Today. Jahat tak tuan-tuan? Jahat. Pasal apa nak buat cerita jahat? Okey, dalam mak dia, lepas tu mak dia dapat melawat. Bila mak dia dapat melawat, kita bukannya ajar apa pun tuan-tuan, budak-budak tuan-tuan. Bila mereka dah kenal dengan agama, bila mereka kenal dengan agama Islam, mereka cintakan kepada agama Islam, apa yang mereka buat? Mereka dakwah mak dia pula. Budak laki itu bagi tahu dekat mak dia, pergi dekat satu bookstore di Sungai Petani, pergi dapatkan buku sekian-sekian. Nescaya kalau mak baca, mungkin akan suka dengan Islam. Anak tu pula bagi tahu, kalau mak nak masuk Islam, mereka pun bersetuju. Ini bukan saya cakap, ini naratif daripada mereka sendiri yang saya ambil dan saya simpan. Itu menunjukkan teguh tak tuan-tuan budak-budak ini dengan Islam? Teguh tak pendirian mereka dengan Islam? Teguh. Mereka mahukan Islam. Apabila mereka sendiri mahukan Islam, menjadi kewajipan kita orang Islam untuk mempertahankan akidah mereka tuan-tuan. Kita perlu mempertahankan akidah sesiapa sahaja selagi mana mereka mahukan kepada Islam. Ini menjadi kewajipan kita. Dan adakah hanya dalam isu ini sahaja mereka membawa naratif sedemikian? Tidak. Daripada awal lagi tuan-tuan, inilah cerita-cerita yang sering kali dibawa. Benda yang sama juga berlaku kepada Zakir Naik. Tuan-tuan, Zakir Naik bagi ceramah, ada kacau mereka ke? Sampai ke tahap kami panggil Zakir Naik untuk bagi khutbah Jumaat. Mereka pula protes. Elok, dia bukan bagi khutbah di tokong mana? Dia nak bagi khutbah di mana? Di dalam masjid. Kepada siapa? Orang Islam. Yang mereka protes pasal apa? Sebab mereka zahirkan kebencian mereka terhadap Islam tuan-tuan. Apakah kita menentang mereka sebab mereka bukan Islam? Tidak. Kita bukan menentang mereka disebabkan mereka bukan Islam. Tidak. Kita menentang mereka sebab apa tuan-tuan? Kita menentang mereka sebab apabila kalau kamu bawa cerita naratif yang tak betul, jika kamu zahirkan kebencian kamu terhadap Islam, itu yang kita tentang. Apakah kita tentang semua orang bukan Islam? Tidak. Kita tentang dengan orang-orang begini tuan-tuan, yang menzahirkan kebencian mereka terhadap Islam. Inilah orang-orang yang kita tentang. Termasuk juga perkara ini berlaku tak dekat saya tuan-tuan? Berlaku dekat saya. Ada orang, tuan-tuan, ada orang buat video. Kita tak kacau mereka. Ada orang buat video, dia bagi tahu di dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Siapa buat? Mereka buat. Dia kata apa? Dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Ada kena-mengena dengan dia ke? Dalam Kaabah ada apa? Engkau peduli apa? Tak ada kena-mengena dengan dia. Dia buat video, tak pernah pergi, mereka tak pernah pergi. Dia kata dalam Kaabah ada Shiva Lingam, kita buat video, kita reply perkara tersebut, dan bila kita cerita dari sudut akademik, bila dia kata dalam Kaabah ada Shiva Lingam, perlu tak kita tahu apa dia makna Shiva Lingam? Mestilah kena tahu kan, apa dia Shiva Lingam tu. Kita pun cerita, tiba-tiba mereka kata kita pula hina agama dia. Siapa cari pasal dulu? Sepatutnya mereka buat apa? Sepatutnya mereka ajar, mereka didik orang dia sendiri, bagi tahu jangan bawa naratif palsu, jangan buat cerita palsu. Macam mana kamu tahu? Kenapa pandai-pandai buat cerita? Kamu pernahkah pergi? Kamu tak pernah pergi. Kenapa pandai-pandai kamu buat cerita? Kononnya dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Apa yang mereka cuba sampaikan? Dia cuba sampaikan bagi tahu kita orang Islam, kita sembah Tuhan dia. Elok. Ini cerita yang mereka cuba bawa. Saya tuan-tuan buat ceramah di Kelantan. Bayangkan di Kelantan saya buat ceramah dalam masjid. Yang audiens dia siapa tuan-tuan? Orang Islam lah kan. Di Kelantan, di dalam masjid buat ceramah, dan orang tanya saya bagaimana saya boleh memeluk agama Islam. Saya ceritakan pengalaman saya memeluk agama Islam, apa yang saya rasa logik dan tak logik menyebabkan saya boleh memeluk agama Islam. Dan dalam itu saya cerita, dalam agama Hindu mereka percaya ada Tuhan 330 juta Tuhan.
Jadi kecoh tuan-tuan. Ni saya cerita dekat siapa? Bukan saya pergi dekat mana-mana punya kuil, bukan saya pergi tembak mereka, tak ada. Saya cerita pengalaman hidup. Kita jadi Islam di Malaysia, nak cerita pengalaman hidup kita pun tak boleh tuan-tuan. Akhirnya kita yang kena, kita pula kena tuduh. Kononnya kita hina agama mereka. Kalau ada satu orang bukan Islam datang kepada kita dan dia bagi tahu dekat kita, orang Islam dia sembah satu Tuhan, siapa kat sini akan rasa terhina? Tak ada siapalah. Betul tak dia kata? Betul lah, kita orang Islam, kita sembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal. Betul tak? Betul kan? Pasal apa kita nak rasa terhina dan sebagainya? Pasal apa? Tiba-tiba mungkin dia pun terkejut. Betul ke ada banyak begitu? Saya tak tahu. Tapi kenapa dia nak bawa naratif kononnya kita nak hina agama dia dan sebagainya? Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tak mau kita cerita perkara yang benar. Mereka tak mau kebenaran itu sampai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sebagai pengakhiran sesi kita yang pertama ini, saya nak bagi tahu, sebagai orang Islam, kita selagi mana orang itu dia mahu kepada Islam, kita perlu pertahankan keislaman mereka. Yang kedua, apabila ada orang buat naratif palsu, apabila ada orang buat cerita tak betul, apabila ada orang buat cerita tipu dan sebagainya, kita sebagai orang Islam, kita bertanggungjawab tak untuk membetulkan naratif tersebut? Kita bertanggungjawab. So di kalangan kita semua, kita sama-sama perlu membetulkan perkara tersebut agar semua orang faham apa cerita sebenar dia. Dan dalam kita buat benda itu, akan ada tak orang akan tembak kita macam-macam? Akan ada tak orang bagi tahu, oh dia buat begitu, begini dan sebagainya. Ini bukan daripada zaman sekarang tuan-tuan. Daripada zaman Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah juga turut difitnah dengan pelbagai onar. Kononnya nak wujudkan perpecahan lah, nak buat itulah, nak buat itu, inilah, gila dan sebagainya. Rasulullah pun kena. Apatah lagi kita tuan-tuan. So di dalam kita berjuang tuan-tuan, label ini adalah satu perkara yang biasa. Tetapi kita kena buat apa tuan-tuan? Selagi mana kita tahu kita tengah memperjuangkan benda yang benar, benda yang hak, benda yang betul, kita kena jalan terus. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perkongsian daripada saudara Zamri dari sudut pengalaman beliau, apa yang beliau lalui agak panjang lebar, dan juga beberapa cerita daripada sumber yang beliau dapat berkaitan dengan isu-isu yang kita semua sedia maklum. Itu pandangan peribadi dan juga cerita yang beliau kemukakan kepada kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan, bagi meneruskan forum kita pada malam ini, pusingan akhir kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi. Kadang-kadang tuan-tuan, di antara kita umat Islam ni ada perbezaan pandangan dan pendapat, pahaman politik dan juga pandangan-pandangan yang berbeza. Itu biasa. Kadang-kadang kita tak boleh bezakan di mana kita perlu bersatu dan di mana kita perlu berbeza. Saya tertarik juga apabila Dr. Ruzaimi dikritik kerana berforum pada malam itu dengan seorang tokoh ilmuwan juga di Malaysia, yang pada asalnya saya dijadualkan juga menjadi moderator. Tapi alhamdulillah lah saya tak pergi. Jadi yang ada Dr. Ruzaimi, Saudara Zamri dan tokoh ilmuwan tersebut kena hentam juga, walaupun untuk menjelaskan tentang akidah. Saya ingat kita bekerja samalah dalam benda yang kita sepakat. Dalam benda yang kita berbeza, kita bertolak ansur. Kalau kita tak boleh bezakan benda ni, saya ingat sampai bila pun kita tak akan dapat kesatuan yang utuh. Tuan-tuan, ada ketika kita berbeza. Bukan semua orang pahamannya sama. Bukan semua orang pegangannya, pendapatnya sama. Tapi kenapa apabila kita datang salat, kita boleh berdiri di dalam saf yang sama, melakukan pergerakan yang sama, kerana kita mengenepikan kefahaman itu, perbezaan itu pada tempat-tempatnya. Jadi saya minta Dr. Ruzaimi mungkin boleh bagi pandangan sikit
dalam kita nak mempertahankan Islam agama kita mengikut lunas undang-undang dan kaedah yang ditetapkan, mungkin kita boleh tahu di mana kita berbeza dan di mana kita bersatu, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Cerita pasal saya dan Zamri tak kena sangat. Saya kena sindir selalu kan, duduk dalam majlis. Dia kata duduk dalam majlis bersama dengan ahli bidah, jadi tak boleh, dia kata. Tapi 2-3 hari sudah saya tengok ada satu poster, ramai kat ustaz-ustaz mereka duk bermajlis juga dengan ahli-ahli yang mereka kata ahli bidah tu, boleh pula kan. Tapi tak apalah, manusia begitulah kan. Saya tak ada masalah. Yang penting kita menyampaikan pendirian kita, itu je. Di mana pun kita duduk, kita sampaikan pendirian. Baik. Masalah kita orang Islam pada hari ini, kita tak reti nak letakkan prioriti. Sehingga kan Dr. Yusuf Al-Qaradawi terpaksa menulis kitab Fiqhul Awlawiyat dan Fiqhul Muwazanat. Fiqh Awlawiyat ni meletakkan kepentingan, meletakkan yang mana lebih penting sebelum yang penting dan kurang penting. Saya jadi sedih ni sebab bila isu ni timbul, Datuk Mufti dok call saya lah. Dia kata, Syekh, esok pagi free tak? Mari datang sarapan di rumah. Dia nak ada lawyer nak datang nak bagi penjelasan. Sebab isu ni memang saya pun tak sempat nak baca, tapi saya diamkan diri lah. Saya tak kecam, saya tak apa, saya terus ambil pendirian, kena pergi dengar. Bila pergi dengar tu saya nampak betul lah. Mana ada perleh pergi colik budak-budak tu. Cuma bapak budak tu masuk Islam diperleh. Jadi perleh lah yang terpalit lah dalam isu ni. Dan bagi saya lah, perleh kena bangga lah kerana terpaksa menjadi tempat untuk dibicarakan benda ni. Sebab dia masuk Islam diperleh, kalau dibicarakan lah. Jadi saya dengar penjelasan, memang tak ada pun unsur pencolekan berlaku. Tak ada unsur paksaan pun berlaku. Tak ada. Jadi bila kita dengar penjelasan tu, saya rasa puas hati. Kerana apa? Yang pertama sekali, bila timbul apa saja isu yang melibatkan orang Islam dan orang bukan Islam, pertama sekali, sebelum kita nak buat pendirian, kita faham dulu. Kena faham isu. Bukan hanya baca daripada satu media, tetapi kena dengar dulu daripada pelbagai sumber. Kalau boleh jumpa dengan orang pemilik asal sebenar cerita, kena pergi jumpa. Sebab kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama yang menulis tentang sirah, bahkan Imam Bukhari sendiri pun dia ada dalam Sahih Bukhari tu ada satu dipanggil Kitabul Maghazi. Kitabul Maghazi ni bab ataupun fasal yang berkaitan dengan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ni di antara metod dia, kalau ada riwayat yang bercerita tentang sesuatu kisah datang daripada syahidul iyan. Apa syahidul iyan ya? Dalam bahasa Melayu ni, orang yang menyaksikan dan terlibat dalam isu tu, Imam Bukhari akan ambil kalau dia mencukupi syarat. Sahibul qissah adra min ghairihi. Ini dalam ilmu hadis. Dalam ilmu sirah, sahibul qissah, pemilik kisah, lebih tahu tentang isu tu. Jadi bila saya ambil pendirian yang macam tu lah, sebab isu ni ada kaitan dengan perlis, saya pergi jumpa, dengar cerita betul-betul apa yang sebenarnya berlaku. Jadi kita ambil pendirian. Barulah kita ambil pendirian setelah kita mendengar cerita. Yang menjadi masalahnya, sebahagian orang Islam ni, pertama, tak reti letak prioriti. Bila saya tulis, saya kata dalam isu ni saya bersama dengan Datuk Mufti, kan? Sebab saya dengan Datuk Mufti agak lama juga. Kami bersama dalam dakwah ni lama. Dia banyak bagi ruang pada saya di tempat yang dia boleh bagi ruang. Dia bagi peluang kat saya untuk ke depan, kan? Dan dia letak dia pun mencadangkan nama saya sehingga dapat jadi rektor KUIP ni, walaupun saya sebenarnya tak percaya juga ni. Aku ni rektor ke bukan? Besarlah tanggungjawab tu. 3 tahun juga saya fikir.
3 tahun jugalah dia tanya. Tapi alhamdulillah, moga Allah Taala mudahkan urusan saya sampailah ke sini. Cuma bila saya letak kat situ, saya kata saya bersama, kita solidariti. Ada komen di bawah tu. 2 jenis komen. Komen yang pertama, menyelamatkan akidah daripada Wahabi ke? Kita salah meletakkan prioriti. Kita berbicara tentang 3 anak yang telah menjadi Muslim yang baik. Hafal Quran, hafallah beberapa surah dalam Quran. Kita nak pertahan akidah dia, tapi ada mangkuk-mangkuk ni dok fikir lagi isu Wahabi tak Wahabi. Sebab tu saya geram. Kita salah letak prioriti. Waktu kita nak bertempur, bukanlah bertempur maksud berperang. Waktu kita nak bertempur idea dengan orang bukan Islam, fitnah mereka begitu dahsyat. Kononnya Perlis pergi halang budak ni daripada jumpa mak budak ni. Tiba-tiba ada orang Islam sangka buruk dengan kita. Tak boleh tengok mana satu kufur, mana satu Muslim. Ataupun mungkin mereka anggap kita kafir jugalah kot. Tapi budak-budak tu bukan kafir pun. Kalaulah kata dia nak kafirkan saya contohnya kan. Tapi budak-budak tu tak kafir pun. Budak tu Islam yang baik. Dan saya pun alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah Islam saya. Kita Muslim, tapi kita salah meletakkan prioriti. Saya ingat lagi kisah yang tuan-tuan biasa dengar. Kan Khalid bin Al-Walid kena pecat dengan Omar. Kan? Dia kena pecat dengan Omar. Tapi bila pergi perang dia pergi tak? Masa Omar lantik Abu Ubaidah jadi ketua, dia pergi. Sehingga kan dalam satu riwayat, Abu Ubaidah ni, dia pergi arah, kau pergi buat ni, kau pergi. Omar, Khalid tunggu je. Bila nak suruh aku? Lah kata tak ada orang nak suruh dah. Dia kata, Khalid kau pergi. Dia kata, aku tunggu saat ni lama dah. Abu Ubaidah kata, aku bukan tak mau suruh, tapi engkau dulu ketua. Dia kata, jangan cakap macam tu. Kita semua sama. Meletakkan prioriti. Kerana Khalid dia sedar, dia berjuang bukan untuk Omar, dia berjuang untuk Tuhan Omar. Kan? Dia berjuang untuk Tuhan Omar. Jadi kita ni pun sama, kena letak prioriti. Kena beza mana satu isu ranting, mana satu isu pokok. Isu pokok hari ni, kita sedang berhadapan dengan tentangan orang bukan Islam yang menceritakan kisah ini dengan naratif yang tak betul. Tapi sebab dia nampak Perlis yang lead, oh kita tak boleh sokong Perlis lah, dia fikir. Kalau sokong Perlis, maka sokong Wahabi. Sanggup mendiamkan diri daripada sokong Wahabi. Punya teruk. Saya tak kata semua, tapi ada. Kecenderungan tu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian daripada penyokong politik ni pun sama juga. Kadang-kadang kesetiaan dia kepada parti politik yang bukan Islam ni lebih dahsyat daripada kesetiaan dia pada orang Islam. Saya jarang cakap benda ni. Perbezaan kita dalam politik tu perbezaan ijtihad. Tapi mempertahankan akidah budak-budak ni, usaha, sokong, solidariti bersama budak ni adalah satu benda mempertahankan akidah. Bukanlah akidah umat Islam secara keseluruhan, tapi maruah Islam tu. Dan budak ni nanti apa jadi? Sebahagian daripada ahli politik cuba untuk mewajarkan, tak apa, sedangkan benda ni adalah fitnah yang melampau terhadap negeri Perlis. Dan ketika orang lain dah diam, dia masih menulis. Suruh taat kepada undang-undang, seolah-olah macam kita nak lawan undang-undang. Kita tak lawan undang-undang. Bila mak dia tuntut supaya anak dia balik, kita serah balik. Tak ada pula kita pergi kurung, sorok pergi mana-mana, bawa lari pergi siam ke mana, tak ada, kita bagi. Dan kita berfikir macam mana nak jadikan mak dia lunak kepada agama Islam. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang lunak. Bukan dengan cara kekerasan. Itu cara orang Islam yang diajar di Perlis. Tapi ada orang-orang politik sebahagiannya ni yang cuba untuk menangguk di air yang keruh. Kan? Kononnya sebab yang bising tu puak dia, satu coalition dengan dia, satu pakatan dengan dia, maka dia sokong sampai ke sudah. Langsung tak ada sangka baik kepada orang Islam yang berada di Perlis ni. Kan? Kita boleh berbeza. Tapi sebelum kita nak berbeza tu,
Sebelum kita nak menentang, sebelum kita nak menuduh, sebelum kita nak buat apa pendirian, at least tanyalah dulu. Apa cerita? Tanya apa cerita ni? Betul ke korang nak pisahkan? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, fatwa Perlis keluar. Saya masa tu dah jadi AJK fatwa dah. Saya dah jadi AJK fatwa dah masa tu. Kita buat fatwa, negeri Perlis buat fatwa hadanah, hak penjagaan anak tidak semata-mata melihat kepada agama. Perlis keluar fatwa. Tetapi melihat kepada syafaqah, melihat kepada kasih sayang. Yang mana yang lebih memberikan kasih sayang pada anak, kita bagi. Dan dalam masa yang sama, anak perlu diberikan ruang untuk diajar agama kepada dia. Tu fatwa boleh. Kalau fatwa negeri lain mungkin dia kata mesti bagi kepada yang Islam. Tapi Perlis begitu terbuka dalam masalah ni. Kita ambil pendapat ulama yang kata syafaqah itu lebih utama. Tetapi agama bukan kita abaikan. Agama kita berikan hak. Budak ni mesti tahu, mesti didedahkan dengan pengajaran agama Islam, dengan pendidikan agama Islam. Begitu terbukanya kita. Tapi sampai satu keadaan kita dituduh jumud, kita dituduh orang kata menculik, kita dituduh memisahkan ibu dan anak. Ni kerja siapa ni? Mereka yang bukan Islam ni, yang terlibat dalam isu ni, bukan semua yang terlibat dalam isu ni, seia sekata, daripada DAP pun komen, daripada MIC pun komen, senada. Tapi kita orang Islam tak senada. Kita tak senada, kan? Ruang bersangka baik itu seolah-olah telah tertutup, kan? Telah tertutup pada saudara Islam kita. Ini yang kita kadang-kadang kita sedih. Kita kena kembali melihat yang mana satu usul, yang mana satu isu asas yang kita tak boleh berbeza pendapat, yang mana satu isu ranting. Ada yang menggunakan alasan undang-undang. Undang-undang tu tak ada masalah, kita follow. Tapi kita usaha. Sebab yang menjadi ahli politik Muslim dekat parlimen tu awak. Kalau awak tak bersedia nak berubah, nak pindah, maka sampai bila-bila kita tak boleh pindah. Sebab nak pindah perlembagaan bukan senang, memerlukan bilangan yang tidak sedikit, kan? Jadi sebab itu saya kata, dua benda ni tuan-tuan, dua jenis manusia ni akan menyebabkan orang Islam ni berterusan jadi lemah. Sebab itu Abul Wafa Ibn Aqil, dia ada menyebutkan satu perkataan yang bagi saya kita kena fikir. Dia kata, saya bacakan kalam dia. Dia kata, idza aradta an ta'lama mahallal islam min ahli zaman wala tandur ila zihamihim ila abwabil jawami' wala ila dajijihim fil mawqif bilabbaik walakin unzur ila muwata'atihim a'da al-islam. Ini satu perkataan yang keras sikit, tapi sebagai pengajaran kita, supaya kita beringat. Dia kata, kalau kamu nak tahu kedudukan Islam daripada di dalam jiwa orang-orang Islam setiap zaman ataupun di zaman dia, kamu jangan tengok. Dia ni cerita di zaman dia ni. Ni ulama silam ni. Dia hidup tahun ke, saya tak ingat, tapi ribuan tahun jugalah. Kalau tak ratusan tahun, ribuan tahun sebelum kita, saya tak ingat. Cuma dia kata, kalau kamu nak tahu kedudukan Islam pada jiwa orang di zaman ini, dia kata, kamu jangan tengok berpusu-pusunya mereka ke masjid. Jangan tengok setakat itu. Kamu jangan tengok pada jeritan-jeritan mereka waktu mereka buat haji, labbaik, labbaik. Tetapi kamu tengoklah bagaimana mereka ini berpakat dengan musuh-musuh Islam. Maksudnya, kalau setakat pergi semayang, kalau setakat pergi buat haji, tapi jiwa dok setia pada bukan Islam, 100% kepada bukan Islam, problem tuan-tuan. Jangan kata diri sayang ke Islam. Ini merupakan satu peringatan. Saya tak tuduh siapa-siapa, tapi ia merupakan satu peringatan untuk kita bersama. Kita ada tanggungjawab, kan? Kalau kita tak boleh nak ubah pun, undang-undang kata tak boleh,
at least kita kena usaha bercakap supaya orang lain sedar, dan perubahan boleh dibuat lepas pada ni. Kerana undang-undang manusia ni anytime boleh berubah. Kan? Seperti mana yang orang bukan Islam dok buat lah, benda bercanggah dengan perlembagaan, dia orang dok bercakap human right, human right, human right. Kita juga kena bercakap Islam right, Islam right, hak Islam yang sepatutnya diberikan dalam undang-undang kita ni. Jadi tuan-tuan, itulah yang sepatutnya kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, jelas apa yang disebut oleh Dr. Ruzaimi tadi. Cuma menariknya, Perlis ni memang dia agak biasalah kontroversi, sensasi dan sebagainya. Tapi ada satu benda yang semua orang menerima Perlis, dan semua orang terbuka dengan Perlis. Apabila mari tajuk harum manis, dia tak ada harum manis ni Wahabi ke apa ke, semua orang makan lah kan. Dan Perlis ni terbuka. Kalau kita tengok rektor orang Perak, banyak juga penceramah-penceramah, pensyarah-pensyarah kan, tokoh-tokoh luar datang daripada negeri-negeri lain duduk di Perlis kan. Keterbukaan Perlis ni insya-Allah dapat memberikan rahmat pada semua. Jadi nak meringkaskan forum pada malam ini, saya nak bagi ruang yang terhad lah, kerana tadi Bro Zamri dah ambil masa pusingan yang kedua. Jadi dalam tempoh 5 minit saya bagi, kerana kita masih lagi dalam SOP. Saya diingatkan oleh pihak penganjur kita tak boleh lama kerana keadaan yang tidak mengizinkan. Jadi dalam tempoh 5 minit mungkin Saudara Zamri yang ada pengalaman banyak berhubung dengan non-Muslim, dakwah dan sebagainya, mungkin boleh bagi panduan kepada kita yang hadir dalam menghadapi atau mendepani dalam kita mengajak orang bukan Islam kepada Islam yang bersifat rahmat ni. Jadi dalam tempoh 5 minit insya-Allah boleh bagi kesimpulan akhir kepada forum kita pada malam ini. Alhamdulillah. Satu soalan yang cukup baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hadirin dan hadirat. Di samping kita melakukan ibadat kepada diri kita dan sebagainya, ada satu tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Quran, di dalam surah Ali Imran ayat ke-110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khairum ummatin ukhrijatul linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ni tuan-tuan telah pun dijadikan umat yang terbaik. Dan di antara sebab mengapa kita dijadikan umat yang terbaik, bersama-sama dengan umat yang terbaik itu ada satu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan bersama. Iaitu apa dia tuan-tuan? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Apabila kita bercerita tentang kebaikan, apakah kebaikan yang paling tinggi tuan-tuan? Iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah kemungkaran yang paling teruk? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu tuan-tuan, despite daripada semua perkara-perkara ini dan sebagainya, telah menjadi tanggungjawab kita. Ada tak di kalangan orang bukan Islam yang kita tidak bersetuju dengan mereka? Ada. Ada tak di kalangan orang bukan Islam yang turut bagus juga dengan kita? Ada. Despite daripada semua perkara ini, kita sebagai umat Islam, kita tetap perlu melaksanakan dakwah kepada mereka, iaitu ajak mereka kepada Islam. Sebab apa kita nak ajak mereka kepada Islam tuan-tuan? Sebab kita nak banyakkan number orang-orang Islam ke? Sebab kita nak banyakkan kita punya apa orang panggil, we want to make our number bigger? Tidak. Sebab kita percaya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, di mana Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya, melainkan dosa syirik. Dan kita tahu jika ada satu orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat mereka adalah di neraka selama-lamanya. Atas dasar itu tuan-tuan, atas dasar kasih sayang, atas dasar kita nak menyelamatkan mereka, so kita pun bagi tahu tentang Islam. Di dalam perjuangan ini adalah satu perkara yang tidak dapat kita nafikan. Seperti mana di zaman Rasulullah SAW juga akan ada dua susuk tubuh yang berbeza tuan-tuan. Kita akan ada juga non-Muslim seperti mana Abu Talib, dan kita akan ada juga non-Muslim seperti mana Abu Jahal. Yang lawan kita tetap kena lawan, yang perlu kita dakap, kita perlu dakap. Dalam waktu yang sama kita perlu sampaikan juga risalah Islam kepada mereka. Semoga dengan usaha kita yang sedikit ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita asbab untuk tersebarnya hidayah kepada seluruh alam. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dengan kesimpulan tadi berakhirlah forum kita pada malam ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik, ada satu lagi pengumuman. Ini juga termasuk dalam tajuk kita ni, mempertahankan Islam. Jadi saya menjemput semua tuan-tuan yang hadir pada malam ini, yang sihat, yang tidak bergejala, yang negatif, untuk beramai-ramai ke Masjid Tuanku Syed Putra Kanga pada hari Jumaat lusa 4 hari bulan selepas salat maghrib. Forum Wacana Ilmiah Siri 1. Tajuknya Bahaya Penglipur Lara Hadis. Ini juga dalam nak mempertahankan Islam ni, daripada cerita-cerita dongeng, cerita Firaun Selam, cerita kuda jantan, cerita macam-macam kan dengar cerita sekarang ni. Jadi tuan-tuan, ada orang kata dekat saya, sekarang tak payah tengok Maharaja Lawak, tak payah tengok senario pimai-pimai tang tu, tak payah tengok cerita lawak dah. Sekarang kita tengok ceramah agama, kita boleh bergumbira. Kadang-kadang kalau penceramah ni masuk Maharaja Lawak pun takat uji bakat dia, kalah terus. Dia punya lawak tu sakan. Jadi saya jemput semua tuan-tuan malam Jumaat insya-Allah bersama dengan mufti kita dan juga Dr. Rozaimi dan moderator Ustaz Ahmad Al-Qarni. Ini juga tajuk menarik ni. Bahaya penglipur lara, wa'as ataupun qusas. Jadi saya sudahi forum kita. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Pandangan-pandangan yang diberikan oleh panel tadi adalah pandangan-pandangan peribadi berdasarkan kepada buah fikiran mereka, pengalaman mereka, kajian mereka dan apa yang mereka hadapi. Dan mudah-mudahan tuan-tuan mengambil yang baik sebagai teladan, yang buruk sebagai sempadan. Kepada Allah jua kita memohon hidayah dan keselamatan akhirnya. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak masjid yang menjadi penganjur pada malam ini. Terima kasih, dan saya serah balik kepada masjid. Mungkin kita akan salat isyak berjamaah dan kita bersurai. Terima kasih.